Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita untuk satu lagi tajuk ataupun satu lagi topik yang akan kita belajar dalam reka bentuk dan teknologi untuk tahun 4. Okey. Untuk kali ini kita akan menyambung pelajaran kita bagi unit yang kedua. Okey. Untuk hari ini cikgu akan ceritakan ataupun cikgu akan terangkan tentang satu lagi topik, iaitu reka bentuk bertema. Okey. Dalam reka bentuk bertema ni, okey, kita akan lihat jenis-jenis garisan, macam mana kita nak menjana idea, macam mana kita nak melakukan ataupun membuat lakaran reka bentuk. Kemudian kita nak analisis lakaran yang telah kita buat, dan yang terakhir kita perlu nilai dan buat penambahan terhadap lakaran yang telah kita buat. Macam biasa, okey, bersama dengan Cikgu Pendi. Okey, jom kita mulakan. Okey. Untuk pertama ataupun mula-mula, okey, kita perlu dulu tahu jenis-jenis garisan. Okey, jenis-jenis garisan yang boleh kita gunakan ataupun jenis-jenis garisan yang perlu kita gunakan untuk kita membuat lakaran. Okey, yang pertama ialah garisan halus. Okey, yang kedua ialah garisan tebal. Okey, yang pertama garisan halus, yang kedua garisan tebal. Yang ketiga ialah garisan berpencang. Yang keempat ialah garisan beralun. Yang kelima ialah garisan berserabut. Yang keenam ialah garisan putus-putus. Yang ketujuh ialah garisan zigzag. Yang ke-8 ialah garisan berlingkar. Seterusnya garisan bergerigi, garisan berbiji, garisan berduri, dan yang terakhir ialah garisan berbulu. Jadi untuk garisan ni, jenis-jenis garisan ni kita ada 12 jenis. 12 jenis garisan. Okey. Jadi kita tukar kedudukan. Okey, jadi kita tengok satu persatu mengenai garisan ini. Okey, jadi kita tengok macam mana rupa ataupun macam manakah sebenarnya bentuk-bentuk garisan ini. Okey, kita tengok. Ini ialah garisan yang pertama, iaitu garisan halus. Macam mana kita nak melakar ataupun nak menggunakan garisan halus. Garisan halus ni ialah kita garis menggunakan pensel kita saja. Okey, menggunakan pensel yang kita ada tu, buat satu garisan. Jadi itu dipanggil garisan halus. Okey, yang kedua ialah garisan tebal. Okey, garisan tebal ni ialah garisan yang kita tindan ataupun kita buat dua kali. Kita garis sekali, kemudian kita garis di atas tu sekali, dia akan nampak
tebal. Itu ialah garisan tebal. Okey, yang ketiga ialah garisan beralun. Garisan beralun, garisan berombak. Yang keempat ialah garisan berduri. Berarti garisan berduri. Nanti kita akan tengok ada satu lagi jenis garisan yang seakan-akan dengan garisan berduri ini. Okey. Jadi kita tengok yang kelima. Okey, tadi dah ada 4 jenis garisan. Kita tengok garisan yang kelima ialah garisan berbiji. Okey, garisan berbiji. Yang keenam ialah garisan berlingkar. Dia berlingkar, berpusing-pusing-pusing. Kemudian garisan zigzag. Garisan zigzag. Kemudian garisan putus. Garisan putus. Okey, itu ialah 8. Jadi kita ada 4 lagi. Okey, kita tengok yang ke-9. Okey, yang ke-9. Kalau kamu tengok tu, kamu rasa apa jenis garisan tu? Okey, garisan tu ialah dinamakan garisan berserabut. Tengok berserabut kan? Tak tahu di mana bentuk, di mana hala tuju garisan tu. Okey, kemudian garisan yang ke-10 ialah garisan berpencah. Biasanya garisan berpencah ni kita boleh dapati, boleh tengok, boleh lihat masa kita gunakan warna air. Kita titikkan satu warna air tu, dia berpecah. Macam itulah bentuk ataupun jenis garisan berpecah. Okey, yang seterusnya ialah garisan bergerigi. Garisan bergerigi lah yang cikgu cakap tadi. Dia seakan-akan dengan garisan berduri tadi. Dia bentuk dia tajam-tajam. Dan yang terakhir ialah garisan berbulu. Okey, itu garisan berbulu. Okey, jadi tu ialah semua 12 jenis garisan yang perlu kamu tahu dan perlu kamu belajar untuk kita gunakan semasa kita nak membuat lakaran. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada benda yang penting ataupun benda yang paling utamalah, okey, iaitu lakaran. Jadi sebelum kita nak membuat lakaran, kita perlu dulu menjana idea. Okey, macam mana idea ini timbul? Macam mana idea ini wujud? Okey, idea ni ialah daripada satu masalah. Okey, bila ada satu masalah ataupun ada satu permintaan ke, ataupun satu benda lah. Jadi kita perlu fikirkan idea. Jadi idea ni kita perlu terjemahkan menggunakan pensel warna atau krayon. Mana dia melalui lakaran lah. Melalui lakaran kita gunakan pensel warna ataupun krayon. Okey, kita juga boleh gunakan teknologi. Gunakan teknologi, gunakan kemudahan terutamanya komputer untuk menjana idea melalui lakaran ni. Okey, menggunakan pin ataupun menggunakan Microsoft Word. Mana dia, kalau orang yang lebih expert ataupun lebih pakar
ataupun di bidang-bidang yang lebih tinggi, dia menggunakan teknologi komputer ni lah. Okey, jadi kita tengok macam mana ataupun contoh idea lakaran sebuah kereta. Okey, ni ialah idea yang pertama, melakar bentuk kereta. Ada bentuk kereta, ada bumbung, ada badan dan ada tayar. Okey, idea yang kedua telah ditambah baik sedikit. Tambah baik sedikit. Daripada tu, adalah nampak pintu sikit kan. Tayar pun dah hitam. Dan yang terakhir, inilah hasil daripada lakaran sebuah kereta yang menerapkan elemen-elemen dan reka bentuk yang sesuai. Okey, ni yang pertama, menjana idea. Seterusnya, setelah idea ini tertimbul ataupun idea telah diwujudkan, maka kita pergi kepada proses yang kedua, iaitu lakaran. Okey, lakaran. Lakaran. Maknanya lakaran menggunakan elemen ataupun alat-alat tadi. Pensel warna, krayon. Okey. Jadi, untuk kamu, biasanya untuk kamu, murid perlu melakukan ataupun membuat ataupun melakar dua lakaran secara individu. Untuk pembelajaran kita, kamu secara individu mesti buat dua lakaran dan satu lakaran secara kumpulan. Makna dia, lakaran yang perlu kamu lakukan, yang perlu kamu buat, yang perlu kamu lukis, terjemahkan ialah sebanyak 3 lakaran. Okey, ini ialah contoh-contoh lakaran. Lakaran kereta idaman. Sebelum cikgu terlupa, untuk kamu, projek untuk tahun 4 ialah kereta idaman. Kereta idaman. Jadi memang semua lakaran berasaskan kereta. Itu lakaran yang pertama. Lakaran yang kedua, masih lagi dengan kereta idaman. Dan lakaran yang ketiga, kereta juga. Jadi kalau kamu perhatikan, ada 3 lakaran yang berbeza di sini kan. Jadi lakaran ni boleh dilakukan, wajib dilakukan secara individu dan dalam kumpulan. Selepas kamu melakukan atau membuat lakaran, maka kita perlu melalui satu lagi proses, iaitu analisis lakaran itu. Jadi lakaran itu perlu dianalisis. Jadi kalau kamu perhatikan, pada kereta tu, jadi bentuk apa yang kita nak gunakan, warna yang hendak dipilih sesuai atau tak, kemudian saiz dan rupa kereta. Jadi daripada 3 lakaran yang telah kamu buat, yang telah kamu lukis, kamu perlu memilih satu lakaran yang terbaik. Kamu perlu pilih satu lakaran yang terbaik. Itu lakaran yang terbaik. Daripada lakaran yang terbaik tu, ataupun benda yang perlu kamu titik berat semasa kamu nak memilih ataupun nak melukis satu lakaran terbaik, ialah bentuk kereta yang kamu nak bina, yang nak kamu lukis, warna yang kamu nak pilih, yang kamu nak gunakan,
saiz kereta tersebut dan rupa. Rupa kereta tu, sama ada kereta tu sesuai atau tak menggunakan rupa tu. Okey, seterusnya, selepas kita analisis, kita perlu melalui langkah seterusnya. Okey, langkah seterusnya iaitu kita nak nilai dan membuat penambahbaikan ke atas lakaran kita. Okey. Jadi, apakah aspek-aspek ataupun apakah elemen-elemen benda yang perlu kamu titik beratkan? Okey. Jadi, penilaian yang kita buat mestilah berdasarkan kepada beberapa aspek ini. Okey, yang pertama ialah reka bentuk yang kita buat. Yang kedua, fungsi dia. Bila kita cipta kereta tu, fungsi dia, boleh berfungsi atau tidak, macam mana. Kemudian keselamatan dia. Kemudian adakah ia mesra pengguna, dan elemen-elemen yang kita nak gunakan. Okey, boleh? Okey, itu ialah 5 penilaian yang perlu kita nilai, dan daripada elemen-elemen ataupun benda-benda ni, kita perlu buat penambahbaikan. Okey? Okey, cikgu rasa itu saja untuk topik yang seterusnya ni. Sebelum kita masuk kepada satu lagi topik ataupun satu lagi projek yang sebenarnya, okey, yang tu cikgu akan cerita selepas ini untuk topik seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod-episod yang seterusnya. Jangan lupa subscribe lah channel Cikgu Fendi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.